poket. Dan Amal tanya boleh laju ke tak boleh laju. Boleh laju tak boleh laju tu kita takluk pada lap enjin. Sekali saya cerita bab lap enjin ni. Kemudian aplikasi apa yang kita bubur kat motor kita ni, performance part supaya melajukan. Kurungan performance part. Seat racing. Seat tak bawa, tak boleh bagi laju. Kata racing tu ada tapi dia tak laju. Kena faham dulu kan. Okey. Jadi performance part apa? Sebagai contoh lah, benda yang mudah untuk kita dapatkan top speed, laju bukan horsepower top speed dan laju ni, benda mudah nak dapat. Rim kita berat, exhaust kita sempit. Tukar dua benda ni lah, beza banyak daripada yang saya kilang. Okay, rim asal ni lebih kurang dalam 13 kilo lah, depan belakang lebih kurang. Rim aftermarket biasanya 6 kilo ke 8 kilo. Weh, sikit je. 6 kilo, 8 kilo. Mana ada banyak? Betul tak banyak. Tapi bila kinetik ayunan, benda tu dia ambil kira. Kena faham yang dulu. Okey, lepas tu beban yang dibawa. Lepas tu setting sprocket ni tak boleh kata kena kecil ni laju, besar ni slow, tak ada. Superbike semua pakai sprocket besar-besar. Kalau tanya pemilik semua, bang lari berapa? 299. HP4 299 lari. 299. Bang nak laju pergi, turun 3 mata sprocket. Besok dia main mati. So tak boleh belah apa tu. Okay, sebab tu saya kata sprocket ni sebenarnya ikut beban, ikut kemampuan enjin. Kita tak boleh suka-suka hati ikut orang 1539, 1537, tak boleh. Ikut kemampuan dia. Okey. Cara nak setting sprocket, sekejap saya ajak macam mana nak buat. Okey. Lagi, apa yang penting dengan plan issue? Kita penting jaga minyak hitam. RS ni minyak hitam keluaran dia mestilah 10-40. Ataupun nak pakai mahal sikit lebih daripada tu, maksudnya nak pakai 5 ke kosong ke boleh. Tapi pastikan dia minyak hitam motor, bukan minyak hitam kereta. Kenapa pula? Sebab motor ni ada wet class, kereta tak ada wet class. So justifikasi minyak tu tak sama sebenarnya walaupun coding dia sama. Jadi pakailah minyak hitam motor dekat motor. Kalau skuter nak pakai minyak hitam kereta tak ada isu sebab dia tak ada wet class. Dia ada CVT dia asing. 10-40 tu kira elok lah. Memang ya betul 10-40. Tapi bang, 10-40 ni cepat sangat hilang. Kalau motor dah 50,000 km nak pakai 15-50 boleh. Jangan masuk 20-50. Tak boleh. 20-50. Tak boleh. Sebab 20-50 ni minyak delikat. Sifat minyak bila dia sejuk delikat, bila dia panas dia cair. Tengok minyak masak tu dah. Celup tangan dalam minyak masak, angkat ni. Dekat lah. Tunggu dia panas, celup tangan tengok. Cair. Okey. Okey, jadi sifat dia cair bila dia panas. Bagi orang yang pakai minyak hitam kereta ataupun minyak hitam 20-50 mineral oil ni, dia akan kata macam mana? Dia akan kata memanglah pagi tu rasa berat sikit. Nanti dah panas bau sedap. Ini pun dengung senyap ya. Memanglah senyap sebab pertama minyak hitam tu yang tebal. Mineral oil. Yang kedua dia pagi tu berat tu sebab minyak hitam tu tak boleh nak jalan dalam lubang minyak tu. RS ni dia ada special tengah-tengah lubang tu, tengah-tengah enjin tu ada laluan kecil minyak nak kena lalu cepat. Benda ni yang tak pergi rosak. Kalau benda ni tersumbat, lambat lalu kita merosakkan motor kita tiap-tiap pagi bila kita start. Lambat lalu jahanam kakak rod. Itulah sebab tu kita tak galakkanlah pakai minyak hitam yang 20-50. Okey, selesai yang tu, minyak hitam kena pastikan sentiasa cukup. Walaupun hari ni kita tukar minyak hitam, hari ni kita run 1000 km, patah balik 2000 km, baru 2 hari. Tapi kena cek minyak hitam dalam masa 2 hari yang 1000 km ni cukup tak cukup minyak hitam. Dia hilang dengan sendirinya. Minyak hitam yang nipis normal hilang dengan sendirinya. Saya tanya siapa yang pakai motor besar ke, kereta yang boleh bersih kau-kau ke. Hari ni isi minyak bagi label tu, bersih sampai KL, patah balik main Penang, cek minyak hitam hilang tak hilang. Hilang. Kenapa hilang? Enjin baru kenapa hilang? Hilang sebab burn out panas. Cuaca yang panas, high RPM dia burn out dengan sendirinya. Itu normal benda tu. Tak cukup tambah. Apa nak pening? Tak cukup tambah. Sampai cukup mileage untuk kilometer kita tukar tu, dia kita tukar lah. Yang tak cukup lagi 500 km ni tak cukup ni. Ni dah kurang daripada 50%. Nampak lah tu lagi 500 buang ni. Buang habis 500 buang. Sebab sampai limit dia. Okey. Jadi macam mana nak tahu cukup tak cukup? Cara nak cek minyak hitam macam mana? Labelkan motor macam ni dan mesin macam ni. Buka dipstick minyak hitam tu. Kita bersihkan. Letak sahaja. Angkat. Tak payah letak, pusing. Okey. Contoh. Ni dipstick kita. Ada. Pendek, jauh ni pendek ah. Okey, saya duduk dalam. Okey, ni dipstick kita ni. Okey, ni badan dia, ni pemegang dia, kita letak, angkat. Bila kita letak dalam keadaan yang sangat macam ni, leveling dia akan jadi macam ni. So baca kat mana? Baca kat sini ke baca kat sini? Baca yang dekat sini. Okey, baca yang dekat sini. Okey, bila kita macam ni, tegak macam ni,
pegang macam ni dipstick tu ada 5 line. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 25, 50, 75, 100%. Celup, angkat, baca. Dia kiri kanan ada. Baca bahagian bawah ni. Kalau dia duduk paling atas, tu cukuplah 100%. Kalau dia duduk nombor 2, 75%. Kalau bawah ni 75%, atas ni jadi 50%. Jangan kira 50 ni. Kira atas ni. Okey, yang bawah ni, bahagian bawah lah. Lower gravity lah. Okay, kira yang lower gravity. Kalau 50% top up. Cari petrol pump, top up. Sebelum ride, cek minyak hitam. Sampai tempat ride, cek minyak hitam. Orang lain nak side stand, lantak 3 ampere. Aku double stand, lagi lepas makan. Aku nak shoot balik. Nak apply balik. Nak tengok, pastikan minyak hitam tu cukup. Kalau dah tahu minyak hitam tak cukup, jangan ikut orang apply. Pelan-pelan kayu, pergi cari petrol pump, beli, top up, pergi penuh, lepas tu nak apply lah. RS standard boleh jam sebab minyak hitam tak ada. So, selalunya lah. Ya biasa-biasanya geng-geng yang buat runner ni, hari ni dia tukar minyak hitam minggu ni. Dia buat runner 1 minggu, hujung minggu kawan ajak pergi ride di Johor. Makan kari 40 hari. Pergi okey, balik sangkut. Jam. Kenapa jam? Tak tahu kenapa jam. Motor standard tak buat apa pun. Tapi boleh jam. Jam lah sebab minyak hitam tak ada. Buka minyak hitam sikit. Jadi kena check lah. Okay, minyak hitam ni nombor 1 penting lah. Okey, selesai minyak hitam yang diyakini original pakailah. Okey, kalau tanya saya jenama minyak hitam, saya tak mau sebut, saya tak tahu. Nak tahu original tak original, pergi beli petrol pump, confirm original. Kedai ni jual tipu, kedai ni jual tipu. Jangan cakap kedai jual tipu. Kedai dia tak tahu apa, dia kerja dia jual je. Yang bawa van ni kita tak tahu. Itu tak betul minyak dah. Dia ragui dia ni. Yang bawa van bukan kedai, tak. Jangan cakap kedai ni jual minyak. Bang, kedai tu jual minyak hitam tipu, apa tangkap dia. Apa pergi tangkap dia? Apa? Lepas tu tangkap ni orang tengah ni. Yang jual dalam van ni. Dia ni yang tak betul. Tu tak betul dia. Okey. Jadi kena check daripada supply lah. Bang, aku pakai liquid moly ke macam ni. Okey, bagi liquid moly kita boleh email kat dia. Tanya dia dealer liquid moly kat mana. Bila dia reply email nanti dia bagi tahu. Contoh kalau sampai lepas ni ada tak dealer. Dia kata tak ada. Glugok ada. Apa dia glugok? Original liquid moly. Okey. Selesai yang tu. Okay, minyak hitam dah. Kita juga tak ada filter. RS ni dibuat tak ada filter. Dia ada strainer penapis besi. Lebih kurang besar sikit pada ni. Nipis ya. Panjang ni. Kotak lah macam tu lah. Okey. Strainer ni duduk kat mana? Duduk kat sebelah mangkuk kelas ni. Bila nak servis? Tiap-tiap 12,000 km kita servis strainer. Kita panggil major service. So major service ni 7 benda. Ada orang buat awal lagi, ada orang buat lewat lagi, kita pulang. Tapi saya mengesyorkan buat pada 12,000 km. Kenapa nak buat 12,000 km? Honda kata tukar plug 7,000 km. Betul tukar plug 7,000 km. Tapi NGK kata plug dia performance 15,000 km. Performance. So lepas pada tahap yang dijangkaukan tu, lepas pada tu kalau boleh pakai, pakailah. Kalau tak boleh pakai, sepatutnya dah ditukar lah. So nak tukar kat mana? Nak ikut Honda ke 7,000 kan? Nak ikut NGK 12,000. Honda suruh tukar 7,000. Okay, kos untuk tukar plug KL 30 ringgit. Kalau rasa dah 7,000, 12,000, 15,000. Belajarlah 12,000. Jalan sekali dengan major service. 7 benda. Minyak hitam, strainer, coolant, spark plug, service rotor body, fuel filter, air filter. Okay, bagi air filter ni boleh check dulu. Kalau terkotok sangat, baru tukar. Kalau tak kotok, tak payahlah tukar. Lemak ni sudah lah. Okey, ni atas pandai komen lah. Komen tengok apa yang patut lah. Okey, selesai yang tu. Jadi bila kita tak ada filter, kita kebarangkalian untuk habuk-habuk besi yang turun daripada enjin ni disebabkan geseran. Itu normal. Orang kata enjin Honda ni tak bagus, geseran banyak, habuk banyak semua. Tak ada. Letaklah enjin apa pun, sampai masa dia, wear and tear tu mesti ada. Kalau tidak, Proton Saga tahun 1988 hari ni dikilat, laju macam dulu. Tak ada, ini start wasak. Sebab apa? Wear and tear. Walaupun orang dia jaga minyak hitam dia, cukup minyak hitam tukar, cukup minyak hitam tukar, tapi wear and tear tetap akan ada. Okey? Jadi macam mana nak tangkap abu-abu ni, filter tak ada. Nanti saya akan hantar dalam grup. Saya harap abang tak dalam grup kan, siapa boleh tolong invite abang sekali masuk dalam grup tu, senang. Kita buat dalam satu grup tu, siapa yang dah flash ataupun buat grup lain. Yang siapa yang dah flash bagi nama, buat satu grup yang orang yang betul-betul dah flash. Yang tak flash pun nanti lah. Okey. Jadi bukan apa, kita takut bila kita post dalam tu, dia nak share kat orang lain, saya alhamdulillah saya okey. Tapi saya takut dia tak faham. Sebab dia tak dengar macam ni, apa yang ditulis dengan apa yang kita cakap, kalau dia ada soalan dia boleh suruh tanya. Ini dia tak ada. Oh, ni share kat grup ni. Apa ni? Tak main duduk dengar tu. Okey. Kalau belajar daripada buku saja tak edit bang. Kena ada cikgu. Okey. Jadi nak tangkap habuk-habuk besi ni, kita letakkan, kalau saya sendiri buat, saya letakkan super strong magnet dekat skru minyak hitam. Contoh ni skru minyak hitam. Ambil super strong magnet, beli kat Shopee harga 3 rupang. Kalau dalam grup senang, seorang beli tak kira apa bayar lah, RM1 biji. Beli 3 rupang lah untuk 7 rupang. Jangan saya apa.
Okey, ni skru minyak hitam, Dia magnet ah. magnet. Oh. okey. Magnet tu letak atas skru minyak hitam ni. Okey, sini trip ni. Aha. Ni tempat yang kita ikat ni. Jolok masuk dalam ni ikat kan. Yang skru tu duduk dalam minyak. Magnet tu duduk dalam minyak. Jadi minyak yang lalu bawa habuk besi akan melekat habuk besi tu kat situ, minyak pergi. Okay, kali pertama kita pakai memang akan nampak habuk besi tu banyak. Kali kedua dia akan kurang. Kecuali kalau motor kita ada high. Contoh sekali okey dah tiba-tiba saya banyak ni mesti ada something wrong yang tergeser lebih atau minyak hitam kita tak betul. Ada setengah orang dia try minyak hitam, tukar minyak hitam. Ini tak bagus. Stick pada satu je. Kalau pakai satu yakin benda tu original, pakai yang tu. Jangan tukar ni lah. Kalau ada kita tukar, perubahan tu akan berlaku. Okey. Tembak angin, masuk balik. Ikat macam biasa. Itu saja tindakan yang buat. Magnet tu dia memang standard untuk RS lah. Tak. Itulah saya nak kata. Jangan beli skru minyak hitam yang dah ada siap magnet. Kenapa tak beli pula? Yang tu lagi senang. Betul dia senang. Tapi grip yang dibuat oleh machinery ni biasanya lebih tajam. Dia tak macam standard. Standardnya sikit bulat. Dia punya tajam. Masalah dia, kita pergi kedai pomen, minyak tengah panas. Bos, mau tukar minyak hitam. Pomen akan pergi turun kat motor tu, terus buang minyak hitam. Dia buka ni, dia buang minyak hitam terus. Habis dia buang minyak hitam, dia bawa jalan sat. Dia main balik, dia tutup balik yang bawah. Masalah masa dia tutup yang bawah tu, kalau enjin masih lagi panas, trip ni tajam, ikat putus lubang tu. Kalau putus skru, lempak skru tak apa. Putus trip enjin, buat trip baru. 80 ringgit. Makan modal. Lepas tu dia kata pakai je yang original senang. Sebab originalnya skru dia besi. Lepas tu trip ni aluminium. So besi ni dia bulat. Trip dia bulat. Dia punya benang tu dia bulat sikit, dia tak tajam. Jadi pakai yang tu. Ikat lebih kurang. Jangan ikat macam tak mau bagi gajah lepas. Ikat habis pusing dengan tangan. Suku tak keluar lah. Tak payah nak suku lagi. Nyap. Dah nak. Okey. Suku cukup dah. Tak payah nak ikat sungguh-sungguh sangat lah. Walaupun RS ni terkenal dengan dunia vibration, tapi dia takkan cabut lah, insyaAllah. Suku cukup dah. Habis pusingan tangan, pegang panas, suku. Cukup. Tak payah lebih-lebih. Okey, dah selesai yang tu, skru minyak hitam dah. Okey, kalau tengok sebelah kanan kita ni, sebelah kanan mangkuk enjin ni ada water pump. Okey, kalau tengok water pump bonjen keluar tu, belah ni tak nampak. Ada satu pipe kecil keluar tepi water pump. Pipe tu warna hitam. Saya mengesyorkan, nak buat tak apa. Saya syorkan tukar pipe ni kepada transparent pipe. So senang kita nak tengok minyak keluar ke, apa pendatang keluar ke, senang nak tengok kat situ. Okey, kenapa nak kena tengok? Okey, ini shaft water pump. Sebelah sini, sebelah enjin yang ada minyak. Okey, shaft ni pergi ke connecting dengan gigi gear sebelah enjin lah untuk berjalankan shaft water pump ni. Tengah ni ruang kosong. Sebelah sini ada sini ada oil seal, kat badan ni ada oil seal. Sebelah sini ada mechanical seal, sebelah sini ada blade water pump yang menjalankan water pump. Yang menjalankan ayak lah. Okey. Jadi ruang kosong ni ada satu lubang kecil, pipe tu keluar. Kenapa Honda buat benda ni? Benda yang leceh ni. Sebab dia nak kalau minyak hitam oil seal ni kong, oil seal water pump ni kong, minyak akan jatuh dalam lubang ni akan buang keluar. So owner boleh tahu, oh aku punya oil seal water pump dah kong. Kalau ayak yang keluar, mechanical seal yang kong. Dah tahu. Kalau Y dia tak ada macam ni, dia shaft dia tu je. Kalau seal ni kong, yang ni boleh lompat sana, sana boleh lompat sini. Nasib. Ikutlah. Mana satu nak jadi susu. Okey. Jadi ramai orang kata benda ni melecehkan, tapi pada saya dia satu langkah yang bagus untuk mengelakkan benda tu daripada margin yang besar untuk kita repair. Okey. Selesai yang tu. Ya betul yang tu. Yang tu. Okey, satu lagi daripada radiator tank buang bawah juga. Yang tarik. Ya. Okey. Yang itulah. Jadi kalau oil seal water pump kong, tak payahlah nak cari yang original mahal meletup tu. Tak payah. Pergi cari Asoka sudah. Murah pun murah, cari kat Shopee pun tak apa. Barang tak penting sangat lah. Penting. Macam Asoka je lah yang bagus pun. Setakat ni yang kita tahu. Asoka je. Kita pakai Asoka saja. Lepas itu pula dia punya cara nak buat. Kalau boleh cari komen yang ada tool, bearing puller tool. Untuk tarik dia punya seal ni keluar, mechanical seal ni keluar. Kalau tak pakai bearing puller tool, contoh ini adalah body kita punya mangkuk ni. Ini adalah oil seal. Dia melekat ni betul. Kita masuk screwdriver cungkir. Kalau kita cungkir ni ngam-ngam body, no problem. Tapi kalau kita cungkir ni terlajak sikit kena body, bercalak. Bila dia bercalak, masuk oil seal baru pun minyak tetap akan keluar.
Jadi nak buat macam mana kalau dah jadi tu? Kalau dah jadi beli mangkuk baru 300 lebih 400 harga dia. Makan modal lagi. Makan modal lagi. Sebab tu saya kata kalau nak buat carilah orang yang biasa buat, yang pernah buat, yang pernah R&D untuk motor dia sendiri ke, terpulanglah. Komen kampung pun tak ada masalah. Yang penting benda tu duit. Cara dia. So ambil dia sebenarnya special tu apa? Bearing puller tu. Ya. Bearing puller tu dia masuk tu dia ikat, benda tu kembang. Ada pemerat dia tetang dia keluar, lagi nak masuk pun ikat balik, lepas pam macam pilot masuk dah. Ambil screwdriver contoh ni macam ni, satu nut 8, skru 8 letak tang. Kalau okey lah. Kalau tak okey sebelah apa ni mechanical seal ni dia dalam dia ada plastik. Salah satu bahagian tekan terlebih, crack plastik tu nanti panas enjin ayak keluar. Tu pengalaman saya sendiri, saya kena dekat Johor. Jadi saya sampai dekat Tangkak, apa nama saya punya water pump kong ayak keluar, tapi alhamdulillah rezeki saya masa tu hujan lebat, suhu sejuk, saya jalan pelan-pelan sampai JB. Sampai JB merata JB tak mau buat. Ada satu kedai ni mau buat. Kedai dia ada banyak pintu. Saya pernah post dalam Facebook saya kena 540 ke 580 saya tak ingat. Tukar water pump saja. Sebab kita fikir kita nak balik punya pasal buat biar. Okey, kita tinggal motor kita. Bang, dia kedai dia style dia macam ni, dia banyak pintu, dia ada banyak komen. Okay. Satu pintu ni komen. Pintu nombor 1 chip komen dia. Kalau banyak-banyak ni chip komen. So kalau buat RS pelik-pelik sikit, biasa chip komen akan buat lah. Jadi pengurusan kat kedai dia, kita punya motor, di dalam spare part dia ada depan tu ada spare part. Bagi tahu nak apa. Jadi kita bayar duit itu, ambil barang ni. Pintu 1 angkat ini motor RS, itu isi water pump pakai stiker. Kita pun ambil. Cari pintu 1, bang, motor aku ni isi water pump ni, barang-barang dia macam ni dengan minyak hitam, coolant dia semua lah. Cari sekali, letak dalam tu. Jadi saya datang buat, abang pun nak buat? Kita biasa buat ni. Okey, tak apa. Saya ambil laptop, naik motor kan semua, pergi buat tempat lain, takkan nak buat kedai tu kan. Pergi buat tempat lain. 2 jam kemudian, saya mai, 3 orang pemain duduk tepi motor macam ni. Sudah siapa orang kampung ni. Ni mau balik naik bas pula ni kan. Macam mana ni? Bang, siapa bang? Tahu lah, kita buka kunci, kita start enjin panas sikit, air keluar. Ingatlah lagi, salah pasang ke? Sebab OIC tak boleh terbalik. Sebab tu kalau nak buka, perhati betul-betul. Kalau tak pandai, ambil gambar. Jangan sombong. Tak reti sangat-sangat, ambil gambar. Tadi bentuk dia macam mana? Jangan kita rasa kita ni pandai lebih daripada orang. Tak penting pun, tak bagus pun sifat macam tu. Okey, kenapa bang? Tak tahu, air dia keluar. Bila panas air keluar. Okey lah. Saya bayar 540 ni bang. Tu lah. Buka balik lah. Saya tanya buka balik. Saya nak tengok. Buka balik, bila benda dah pasang, kita tak boleh nak pastikan benda tu terbalik ke tidak. Just boleh tengok macam tu je. Kita pun mata pun tak apa-apa nak. Okey lah, tak apalah. Saya pasang. Buah ayak, buah minyak hitam balik. Minyak hitam tadi tu tak dah ya. Gula pun tak dah ya. Tuang balik. Panas ya ayak menitik. Okey bang, buka balik lagi sekali. Buka semua balik. Semua sekali buka. Maksudnya saya suruh buka. Tahu dia buka kan? Pertama dia pakai screwdriver. Saya bawa pakai screwdriver. Mana tool? Ini biasa kita. Dengan saya tak ada biasa bang. Saya bayar 540. Tool mesti ada. Saya kata, ni bukan kedai kecil ni, kedai besar ni. Ramai pemain ada ni. Ada. Ambil bearing puller tu. Dia pun dah segan ramai. Dia ambil bearing puller tu baru buka. Okay. Ketuk keluar. Saya tengok seal tu. Sebelah ayak mechanical seal ni dah crack. Dia tunjuk dia. Bang tengok. Nampak crack tu? Tadi abang masuk macam mana? Kita pakai ketuk lah. Tak boleh bang benda ni ketuk. Sebab tu benda ni kita tak galakkan ketuk. Kalau hang ketuk tu lembut, pelan-pelan, okey, insyaAllah. Selamat, alhamdulillah, rezeki. Tapi kalau hang ketuk satu sektor kuat sedikit, dalam tu crack, ayak yang keluar. Saya tak tahu. Itu abang dengan bos abang, saya nak 540 saya tu, pasanglah ni bagi jadi. Pula seal baru pula 540. Tongkel dia punya bising pupang. Tak apa bang, kali ni saya pasang abang tu. Saya bukan nak belagak. Saya nak balik jauh ni. Apa-apa saya nak tanggung sendiri ni. Atas highway saya seorang-seorang ni. Saya pasang. Dia pun duduk tengok. Tong pasang. Dah siap pasang. Panas enjin, saya buka datang. Tunggu. Tak jalan lagi kipas. Tak apa, relax dulu. Tunggu saat. Tak lagi rokok lagi sebatang. Kipas dah jalan. Ayak dah top up semua okey. Okey. Okey bang. Pasang balik aku punya cover set. Aku tak mau pasang cover set. Pasang cover set balik. Saya kata di pengalaman saya sendiri kena 540. Kalau tengok Facebook saya tu, dulu Alfa tu scroll bawah-bawah tu ada. Okey. Pengalaman kita sendirilah. So kalau boleh komen yang buat ni saya minta sangat-sangatlah. Pakailah tu, tak berapa duit pun bearing puller tu. Murah ya, bukan sampai 500-600 je dah.
berapa puluh ringgit bearing cool tu, pakai yang tu. Selamat-selamat orang pun puas hati. Kita nak bagi apa yang kita buat ni perkhidmatan kepada orang. Kalau hang rasa hang tak boleh bekerja untuk perkhidmatan kepada orang, jangan buat kerja-kerja macam ni. Kita jadi bawa lori ke apa ke, buat kerja lain. Okey. Ramai orang pemilik dia tak tahu apa. Sebab tu dia hantar ke hang, dia mengharap ke hang dan dia bayar hang. Tapi hang janganlah ingat kata pemilik bayar ni untuk hang dengan atas apa kerja hang. So hang jangan fikir nak makan duit dia saja ataupun hang jangan fikir nak lepas tu orang. Dia pun cari duit juga, nak bagi duit orang dia cari duit. Kita tak tahu macam mana orang susah cari duit, kita tak tahu. Orang tahan makan macam mana kita tak tahu. Untuk menyelesaikan satu masalah supaya dia boleh ambil motor ni pergi cari makan lagi. Macam tu. So kena ingat macam tu. Okey, selesai yang tu. OC water pump, mechanical AC water pump, pasang dengan elok, tunggu enjin panas, bleeding elok-elok, tunggu thermostat buka, top up ayak bagi full betul-betul baru kita tutup lah. Okey, selesai yang tu. Okey, kita pergi kepada common issue RS juga, itu tensioner, penegang rantai kecil. Okay, penegang rantai kecil ni bila dia bunyi, macam mana nak tahu dia bunyi? Okey, bagi peringkat awal, bila kita rem, prang, kita lepas sampai dekat RPM 4 atau sehinggalah ke 3. Lingkungan masa kejatuhan RPM tu 4-3 tu dia akan ada bunyi slow. Lepas tu 2 ke 1.5 tak bunyi lah. Sorry, 3 ke 1.5 tu dia senyap. Rang gruk rang gruk sampai satu tahap rang gruk rang gruk. Tu teruk sangat tu. So tensioner ni jangan main-main, benda simple, benda mudah. Kalau boleh tukar lah. Okey, kalau Oppo tu murah ya. Tak apa, belilah lokal ke, macam mana ke, model tak ada, belilah. Janji tukar lah, jangan sampai timing chain ni lompat, bah boleh belaga dengan piston. Kalau bah belaga piston, baru ni saya pergi kat Yan, orang brother ni, aku tak sedap bunyi tu, dia kata. Takkan tak sedap, kita hari-hari kita bawa motor kita kan, kita tahu motor kita macam mana. Jadi, kalau dah bunyi tu, pergilah tukar. Okey. Option ada 2, manual ada, auto ada. Ada orang kata jangan pakai manual nanti rosak head. Ada orang kata jangan pakai auto nanti ni. Habis nak pakai mana? Dua-dua tak boleh. Pada saya, kalau rasa pening, susah, tak pandai nak cari orang nak setting benda ni, pakai auto. Buka 2 skru, lock yang baru yang bagi dia pendek, ikat, release lock, tang dia tendang. Cukup. Dah. Tak payah nak pening-pening ni dah. Tapi kena terima ikat mungkin dalam 8,000 ke 9,000 nanti dia bunyi lagi, tukar lagi. Tak payah bunyi, tukar ya. Ataupun pilihan kedua, kita boleh pakai manual yang lebih tahan lama. Tapi isu dia kalau salah adjust rosak head. Sebab tu ada satu komen cakap jangan pakai manual. Yang orang cakap jangan pakai auto. Habis kami nak pakai apa? Pakailah mana-mana pun. Kalau tuan-tuan yakin komen tu boleh adjust dengan baik, tidak terlampau tegang, tidak terlampau gendut, pakai yang manual. Kalau tuan-tuan tak yakin, cari yang auto masuk. Cukup 8,000, 9,000 dia bunyi, kira anggap kalau benda tu balik modal, buka je lah yang baru. Okay. So boleh pakai CBR 250 short pendek. CBR ada 2, 250 long, 250 short. Kita pakai 250 short. Okay, selesai tensioner. Okay bang, aku betul-betul tak ada duit bang. Tensioner dah bunyi, boleh bawa tak motor? Boleh bawa, dengan syarat tak buat engine braking yang kerap dan tinggi. So engine braking ni macam mana? Nak pilih yang kono. Tu tak boleh. Bawa macam orang nak pergi masjid. Tapi bang, aku emergency bang. Boleh laju. Buka secara pelan-pelan. Lagi nak tutup pun. Jangan biar. Tak boleh. Okey. Selesai yang tu. Kita pergi kepada bab Throttle Position Sensor. TPS. Tuan-tuan tengok dekat tangan saya ni ada lighter. Nama dia lighter. Dekat lighter ni ada cover api, ada batu, ada penggesek, ada batu api, ada spring, ada penekan gas. Tapi nama dia lighter. Sama juga dengan TPS, orang panggil TPS, tapi dekat TPS ada intake air temperature sensor, ada max airflow pressure. Ada TPS tu sendiri, tapi kita panggil dia TPS. So dia ada 3 dalam satu sensor yang dinama mudah nak panggil alat unit ni TPS. Ya, kita tak panggil 3+1, tak panggil. Tak ada. Kita panggil dia TPS, mudah faham kan? Okey, bagi TPS yang menggunakan bagi TPS RS, kalau kita pakai ECU standard. Okay, ECU standard akan pakai ketiga-tiga bahagian ni tadi. Tiga-tiga function ni berfungsi. Siapa pakai ECU aftermarket, TPS kita pakai
mass flow pressure tak ada, air intake temperature tak ada. Sistem dia dimatikan. So sebab tu kita pakai TPS saja. Sebab tu orang kata hampa tukar je isi aftermarket. Senang, tak ada masalah TPS. Bukan tak ada masalah TPS. Sebab isi aftermarket tak run dua benda ni. Sebab tu lah dia engine check tak nyala. Tak ada masalah IACV. Okey, IACV ni apa? IACV yang menentukan timing. Nak tinggikan tak rendahkan timing. IACV ni dikontrol oleh siapa? Dikontrol oleh ECU. ECU dapat information daripada mana? Daripada dua biji penatang ni. Kalau dua ni betul, betul lah timing kita. Boleh jadi IACV tu sendiri rosak pun boleh jadi. Dia ni dah bagi arahan. Dia ni dah hantar information dia. Hantar kat ECU. ECU dah bagi arahan IACV suruh buka, tapi IACV tak buka pun boleh jadi. Ataupun dia, IACV ni elok. Dua penatang ni salah satu dia rosak pun tak jadi. Okey, itu perjalanan sistemnya lah. Okey, apa pentingnya dua benda ni? Okey, pentingnya dua benda ni kalau kita naik di tempat yang sejuk ataupun kita berada di suhu yang sejuk, high altitude. Okey, dua benda ni akan mengkontrolkan timing kita ni supaya dapat 1,500 apa jadi pun. Ni kerja dua benda ni. Tapi kalau dua benda ni tak betul ataupun tidak digunakan, jadilah macam isi aftermarket. Macam mana tu? Pergi naik kat tempat tinggi, tarik kelas mati enjin, start hidup. Tarik kelas mati enjin, start hidup. So dia tak boleh mengekalkan timing. Sebab isi aftermarket, kita nak cari timing, kita kena topak api, kita kena topak minyak atau kurang api, kurang minyak. Salah satu lah. Itu isi aftermarket lah. Okey, selesai yang tu. Jadi berapa jenis kerosakan TPS? TPS ada 3 jenis kerosakan. Biasanya lah, lower RPM, middle RPM, high RPM. Semua ni salah satunya short circuit. Atau high voltage short circuit. Okey. Jenis kerosakan short circuit, high voltage. Macam mana nak tahu sebagai warna benda ni rosak? Okey. Satu, kalau motor ni tak jalan 2 bulan. Okey, dia tak jalan dah 2 bulan dah ni. Kita balik daripada luar negara ke pergi mana ke 2 bulan, balik mai nak start RS. Buka kunci. Oh, start tang. Usah tak boleh hidup ni motor pun ni. Ni mesti TPS rosak. Relax, sabar. Bagi motor yang dah simpan 2 bulan, tak jalan 2 bulan ataupun lama je tempoh jangka masa dia tu, yang dia tak jalan tu. Dalam Facebook tu kes macam tu lah. Lepas tu dia main macam ni. Lepas tu dia start lagi, tak mau lagi, dia main lagi. Main minyak ya. Main minyak. Lepas tu dia start hidup. RS memang kena main macam ni lah. Aku nak cerita tutup kunci main tekan pulas 3 hari 3 malam. 7 hari 7 malam. Tak ada apa pun yang berlaku sebab RS dia sistem. Buka kunci baru sistem tu dikira. Okay, jadi nak buat macam mana? Pasal apa dia jadi macam tu? Okay, pertama dia sekali, bila kita tinggal motor kita dalam jangka masa yang panjang, kita ada fuel pump, kita ada fuel line, kita ada injector. So dalam fuel line ni perlu ada pressure yang tertentu yang dihantar oleh fuel pump. Fuel pump RS 3.5 bar. Dia hantar masuk dalam fuel line padat penuh, barulah injector ni masa kita start dia boleh bagi pressure yang baik. Tapi kalau lah dalam fuel line ni bila kita tinggal lama, fuel line ni mungkin akan kendor lah pressure dia tu. Bila kita buka sekali pressure ni tak cukup, sebab tu kita start tak boleh. Kita tutup kunci kita buka, padat lagi. Tak boleh lagi, kita tutup kunci kita buka, padat lagi, barulah dia boleh. Sebab tu tak payah nak kalut start dulu. Buka, tutup, buka, habis sisteran, tutup. Buka, habis sisteran, tutup. Buka, habis sisteran, tutup. Lepas tu baru start, baru hidup. Kena main gitu dulu. Buka, tutup. Sebab bila kita buka, yang bunyi tit, tu fuel pump. Dia pump bagi penuh dalam fuel line. Dalam hose minyak kita lah, fuel line kita tu. Pump bagi penuh. Sampai satu tahap dia padat dah, barulah kita start. Okey. Waalaikumsalam. Masalah cerita bab masalah TPS, tapi kita belum masuk lagi lah. Lagi mohon tu. Okey, bila fuel pressure ni penuh, barulah fuel injector ni boleh tembak dengan baik dan efisien lah. Okey. Selesai satu bab. Jadi, kalau nak tahu kerosakan TPS, okay, kalau motor ni tinggal lama, buat macam saya kata tadi, jangan terus buka TPS, terus buka plug. Padahal fuel pump yang apa tak pressure betul-betul punya pasal je motor tu tak boleh start. Bukan fuel pump, bukan coil plug, bukan plug apa semua pakai. Okey, selesai. Jadi macam mana nak tahu masalah TPS? Okay, kita buka kunci, contoh motor ni hari-hari jalan ni. Buka kunci, habis sisteran, kita start. Untuk push start button bagi fuel injection, kita tak perlu 7, 10, 15, 20, 30, 1 minit untuk start dia. Kita hanya perlukan 4 second bagi motor yang betul-betul dalam good performance lah. Macam mana nak buat? Buka kunci, 1, 2, 3, 4, mesti kena hidup. Kalau tak hidup, ada sebab lah kenapa dia tak hidup. Okey, kalau tak puas hati, tutup kunci, buka balik lagi sekali, try lagi sekali. 1, 2, 3, 4, sama hidup. Siapa? Sepatutnya buka kunci, start tak sampai 2 second dia dah hidup. Itu cuma lang lah tu. Kalau dia plug tak cantik, mungkin lambat sikit. Tapi tak cantik, mungkin lambat sikit tak hidup. Jadi fuel injection ni tak payah buat lama-lama, 4 second lah. 1, 2, 3, 4. Kalau dia tak mau hidup, macam mana nak buat?
Macam mana nak tahu? Bolak pergi kedai pomen. Pomen pergi sampai, bang ni TPS, tukar TPS baru. Bang tak boleh abang TPS coil, tukar coil baru, tukar injector baru, tukar pipa baru. Semua benda tukar. Lalai tak mahu hidup ke? Macam mana tu? Tak, aku pun tak tahulah bang. Okey, lah ni kita bagi sikit tip untuk owner ni tahu benda ni adalah TPS ataupun bukan. Sekiranya bukan TPS, rujuk kepada fuel pump, fuel line, injector. Bahagian minyak 3 bahagian. Bahagian api, coil plug, cable plug, cap plug, plug. Ada 4 bahagian api. So cari balik benda ni. Tak mana mistake dia. Okey, cari benda ni. Paling besar sekali ECU. Bagi ECU standard ni jarang sangat-sangat lah nak jahanam, kecuali kena ayak saja yang berat. Maksudnya ayak yang banyak je boleh ECU nya rosak. Pergi kawat. Ni nozzle tembok kita. Macam ni okey, macam ni okey, macam ni okey, macam ni okey, macam ni tak okey. Tembok daripada bawah macam ni. Ini tak okey lah. Tak okey. Okey. So tembok pada saya sampai dekat jam 3 dah cukup lah. 3 ataupun jam 4 tu boleh lah sikit-sikit. Tapi kurangkan tembok di bahagian kiri dan kanan ya. Kalau nak tembok monoshock, tembok betul-betul monoshock saja. Target betul-betul monoshock. Jangan main hati sebelah hati. Okey. Isu standard boleh rosak dengan ayak. Selain pada tu belum lagi lah. Kita tak nampak lagi lah. Okey. Kalau start tu tak boleh hidup, tak apa. Cari liquid paper. Ambil liquid paper. Ni ada free play. Kita tak ada laptop, nak FID. Kami komen macam komen tu cakap, bang, sini apa ada bang, daun pisang ada, nak baca mana ni? Okey, sekarang ni tak apa, tak boleh start apa, buat apa yang saya cakap. Okey, ni ada free play. Habiskan free play ni, marking pakai liquid paper pada getah rotor ni, satu line. Tanda satu line. Line yang tu diturunkan kepada plastik cover inner hitam ni. Itu menunjukkan kosong TPS. Pusing sampai habis. Line yang pada throttle ni turun pada plastik dia, itu adalah 100 TPS anggaran. Panjang 2 bahagian, bagi 2. Panjang 2 bahagian lagi, 50 dengan kosong bagi 2 dapat 25. 50 dengan 100 bagi 2 dapat 75. Perkara pertama pusing dekat 25% anggaran. Start. 1, 2, 3, 4. Tak mahu hidup. Tak apa, relax sat. Kalau nak try sekali pun boleh. 1, 2, 3, 4. Tak mahu hidup. Relax sat. Kira 15 minit, 15 second. 15 minit. Kira 15 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habis 15 second. Pusing 50%. Start. 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3. Hidup. Lepas mati. Confirm TPS. Tukar TPS baru. Macam tu macam Kalau ada laptop lagi bagus lah. Tak payah nak cara begitu. Tapi kalau tak ada laptop, itulah kalau ada saja. Kalau dekat 25 tu dia hidup dah. Apa TPS ke? TPS juga. Tadi kita sebut lah sebab TPS, tapi kita tak beritahu dia punya bahagian-bahagian dia. Okay, TPS ni kerja dia adalah membaca nilai bukaan throttle. So throttle ni kalau buka macam ni 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Itu bacaan dia. Kenapa dia nak kena baca? Untuk assuming kepada angin yang masuk dalam throttle body. Lepas dia baca, dia hantar pergi ECU. ECU proses, berapa persen dia baca? Contoh, dia baca 30%. So ECU akan order, bang. ECU akan order api dan minyak untuk bacaan tersebut. Supaya api, minyak, angin sekata untuk proses pembakaran. Barulah motor ni sempurna. Yang tadi tu, okay, MAF airflow pressure baca tekanan. MAF airflow pressure baca tekanan. Okay, barometer lah. Tekanan udara ni lah. Air intake temperature baca suhu yang lalu dalam throttle body kita ni, dalam kotak angin kita ni. Dia akan baca suhu dia. Suhu yang sejuk dia akan tinggikan timing, suhu yang panas dia akan rendahkan timing. Okey. Okay, yang tadi tu, kita balik pada yang tadi tu, tak boleh start. Okay, apa berlaku kat sini? Kita belum pulai throttle, yang sepatutnya throttle kita kena baca 0, kosong. So dalam butterfly tertutup, 0. So tak ada angin masuk tapi di bawah 0% lah untuk start lah. Di bawah skala kiraan TPS. Kosong. Jadi sepatutnya kosong. Tapi apa yang berlaku ini yang tak boleh start ni, TPS tadi baca, sebab kita test yang kedua tadi 50%, mungkin TPS tu baca 43. So 43 digunakan dekat dengan 50 sebab tu motor ni boleh hidup. Walaupun susah sikit nak hidup tapi dia boleh hidup. Bila angin masuk, anggaran lebih kurang macam tu, api dan minyak dah memang tembak banyak tu dah. Tu yang dia hidup. Okey, tu sebab dia hidup. Kalau kita lepas dia terus mati. Sebab apa? Minyak dan api tetap banyak tu, tapi angin tak ada. Carburetor tutup lubang start.
Sama. Okey. Jadi itu yang berlaku dekat motor ni lah. Yang kenapa dia tak boleh start. Itu lower RPM yang pertama dia punya masalah. Lower RPM yang kedua dia punya masalah. Buka kunci start RPM tinggi. Tak mau turun-turun. Dah pasal apa pula? Rem. Rang. Tunggu Ustaz. Jadi apa? Okey, tak apa. Relax. Yang tu mungkin TPS, mungkin bukan TPS. Macam mana yang kata bukan TPS dulu. Kita kata bukan TPS ni biasanya macam ni kabel throttle yang sangkut. Kita ada dua kabel throttle A dan kabel throttle B. A adalah wide open throttle, B adalah closed throttle. Okey, kenapa dia buat dua? Tak boleh ke pakai satu? Boleh pakai satu kalau nak pakai. Tak mau pakai dua-dua pun boleh, tapi motor tak boleh start, tolong. Okey, yang A ni kerja dia buka throttle. Bila kita pulas, A ni akan tarik. B akan terkeluar. So kalau B ni nak putus, dia ada beberapa burasan yang dah kembang. Masa kita tutup throttle, dia tak boleh masuk dalam lubang dia balik. Dalam kelongsong dia balik. Sebab tu dia tersangkut. Tapi bila kita pegang, kita tolak ke depan, sebenarnya kita menarik kabel B untuk tutup. So butterfly ni akan tutup dengan sendirinya, dia akan balik, patah balik sendiri senang. Sebab tu masa RPM tinggi tu, try dulu. Ya, RPM tinggi kat traffic light ni. Pegang, tolak ke depan. Turun senang. Okey, kabel throttle B aku nak putus. Cari kedai. Kalau nak pergi cari. Tak ada modal ini tengah bulan ni, macam mana nak buat ni? Pakai, tak apa. Aku kata pakai. Sebab putus kabel throttle B tak ada memberi efek apa-apa pun untuk perjalanan kita yang sementara lah. Kalau putih lama bang, aku dah putih lama dah, aku pakai juga. Okey, macam ni. Satu orang tarik tangan kanan, satu orang tarik tangan gini. Tangan kiri. Kalau asyik tangan kanan yang kena tarik, tangan kiri tak kena tarik, panjang tangan kanan sebelah. Sebab tu dia buat dua kabel throttle ni untuk shaft balancing supaya shaft throttle body ni sekata. Kalau asyik tarik sebelah throttle body aluminium, dia ada dalam tu, tengoklah jenis throttle body lah. Ada yang jenis copper, nanti copper tu makan sebelah. Esok throttle body jahanam. Bukan hari ni jahanam, bukan esok jahanam, mungkin tahun depan jahanam suka throttle body baru. Sebab tu kilang buat dua belah, dua bahagian. Nak faham yang tu. Ada pemain kata jangan pakai B. Ada pemain kata kena pakai dua-dua. Sebab nanti tengah ride lagi kalau putus B ni motor mati enjin, tak mati. Aku nak tanya satu soalan je. Dua-dua pun ada salah dekat situ. Saya tak nak sebut nama, ada salah dekat situ. Pertamanya orang yang buang kabel throttle B ni sepatutnya hang kena tanya owner, bang, aku nak buka throttle body kabel throttle B hang. Kenapa hang nak buka? Sebab aku nak bagi kabel knob yang untuk kita pointkan throttle A dekat sini, throttle B dekat sini. Dan nak ambil yang ni nak letak kat sini. Supaya bila abang pulas nanti pendek. Jadi macam fast throttle lah. Pendek. Lalu abang pulas macam ni. Ini abang pulas macam ni dah habis. Oh bagus ke tu, Pak? Tapi hang nak cerita apa kedudukan dia. Tu baru betul. Jangan bilang hang tak cerita. Dia ni pula dah buat kat kau ni pun tak cerita, pergi jumpa pemain tu pula tiaw. Bang. Yang pemain tu pun satu. Kabel throttle B ni kalau putus boleh jalan, tak ada isu pun. Kan? Boleh jalan. Dia nak pakai tak pakai tu tulang kat dia lah. Tapi lambat laun akan merosakkan throttle body tu sendiri. Dan jangan pernah rasa diri kita ni hebat sampai nak mengaku salah, tak boleh. Jangan. Kita manusia salah tu biasa. Kalau salah tegak, terima. Fikir balik, betul ke aku ni salah? Fikir balik. Kalau kita duduk tempat dia, kita fikir saat kita duduk tempat dia, betul ke aku ni salah? Tak aku duduk, betul ya aku ni salah. Aku je dah. Apa masalah? Okay, balik pada kerja kita. Kabel throttle tadi tu, kalau tolak dia tak turun, itu bukan kabel throttle, itu TPS. Kat mana bahagian TPS? Antara dua tadilah yang menentukan timing tadi lah. Sama ada flow pressure kita gila atau air intake temperature kita gila. Antara dua ni. Kenapa engine check tak menyala? Okey, engine check ni menyala jika sekiranya biasanya lah 2 daripada 3 sensor ni rosak, barulah dia menyala. Kalau sensor tu dia berjalan tapi dia tak accurate, dia tak keluar. Kalau sensor tu betul-betul mati, baru dia keluar. Contoh ingat macam ni lah. 1 TPS harga dia RM90. Anggaran lebih kurang RM90. 1/3 daripada RM90 tu adalah keuntungan kepada orang jual tengah. Orang jual tengah nak ambil kat sana 1/3 daripada yang tu. Kilang keluar 1/3, agak-agak berapa ringgit 1 TPS keluar kilang. Sudah ya. So benda yang murah macam ni nasib lah. Kalau pakai hari ni, pakai 3 bulan lagi rosak, nasib lah nak buatnya lah. Kan? Janganlah expect satu benda kita pakai 5 tahun tahan. Sebab tu kalau TPS kereta, throttle position sensor kereta, harga bukan RM90 bang. 800, 900 sebiji. Tapi tengok dia tahan je lah. Dia lagi complicated, dia lagi cantik, kualiti lagi bagus. Lagi motor buat harga 800 siapa nak beli? Mampu tak beli? Boleh lah. Okey. Terima kasih tu. Okey. TPS, pegang tolak
tak boleh turun, itulah antara dua benda tu. Okey, boleh try tukar TPS. Try and error lah. Okey, selesai yang tu. Yang kedua, yang tadi yang tak boleh start tadi saya kata suruh check tujuh benda tadi Okey, check fuel pump ni termasuklah check pressure fuel pump. Kita ada meter untuk check berapa pressure fuel pump ni. Ada setengah kes motor boleh bawa tapi laju mati enjin. Laju mati enjin. Rupanya pressure fuel pump ni dah kong. Dia tak boleh bagi supply 3.5 lagi dah. Dia boleh bagi supply 2.2. Dia tu tapi 2.2 ya. Buka lebih pressure tak ada motor mati. Kena check juga yang ni. Cari pemain yang ada pressure fuel pump lah. Spark plug. Cable plug. Cable plug RS dia tak boleh ada leaking. Dia tak boleh cap plug pun tak boleh ada koyak walaupun sikit. Beli yang original, letak minyak sikit, pusing sampai habis rapat tu ambil cable tight. Sebab ada setengah kes bila mileage dah 70,000, cable plug kita, cap plug kita dalam ada paku satu yang boleh pusing kan. Paku ni dah putih habis, dah tak ada. Start hidup, dia short lagi. Tapi bila pulang minta api kuat dia tak boleh bagi. Saya jumpa satu hari satu malam je kes, pernah bodoh bila fikir-fikir boleh ilaha illallah. Tak apa, kena tu pengalaman kita kongsi lah. Tak apa, tak rugi. Okey, selesai yang tu. TPS awal lower RPM punya problem. Middle RPM punya problem ni jarang sangat berlaku lah. Jarang berlaku tapi pernah berlaku. Software Honda boleh tengok, FID lain tak boleh tengok. Sebab orang tu kata kat dia, aku dah pergi dah kat kawan tu, dah FID dah okey je. Okey, dia nak salahkan saya sebab flash issue sebenarnya. Cara dia cakap tu, bang tak apa bang, abang mai jumpa aku cek betul-betul. Kalau betul benda ni ada masalah, kita selesaikan masalah. Kita bukan nak bergaduh orang. Buat apa nak gaduh-gaduh, buat apa? Kita benda boleh selesai, kita selesai. Okey, jadi dia datang kat saya. Aku dah cek, TPS semua okey. Abang cek dengan apa, guna alat apa? Dr. Api punya ni. Okey, tak apa. Cucuk, Honda punya RPM. Jadi tu RPM berapa? Sebab tu kena bagi tahu awalan dia tu. Barulah doktor pergi kat doktor. Bang sakit apa? Demam. Abang nak pergi mana-mana ke? Abang nak sakit apa? Tak tahu sakit apa. Hang doktor hang cek aku sakit apa? Mana boleh aku tu? Aku mana nak beritahu pergi mana? Kenapa? Aku nak beritahu apa masalah hang tu. Barulah boleh bagi advice apa yang perlu yang boleh. Macam itulah cerita dia. Jadi cerita dia bila saya cek abang RPM berapa? RPM 5. Jadi macam tu. Okay, RPM 5. Kita double stand, kita run RPM 5, TPS berapa tak tahu. Aku tak tahu mana. Aku tahu RPM berapa ni. Kita try sikit sambil tengok kita punya laptop. Sampai dekat RPM 5, nombor yang sepatutnya dibaca oleh TPS tu, contoh 10%, dia tak jadi 10, dia kosong. Buka sebelah, ada nombor sebelah. Okey, tutup sikit, nombor 9 ada. Nombor 10 tak ada. Nombor 10 tu dia lompat jadi kosong. Short circuit lah tu. Tapi bila cek dalam FID tak ada. Okey bang, ni rosak TPS. Dah boleh cek juga macam ni bang. Memang dalam FID tak ada. Benda ni elektronik, kita tak tahu. Tak apa, saya ambil satu TPS baru, pasang selesai masalah abang bayar ada TPS tu, settle problem. Kalau saya masuk TPS baru, benda tu tak selesai, memang betul. Saya surrender, saya angkat tangan lah. Saya pun kalah lah. Saya cek benda lain lah. Saya kata kat dia, masuk, pasang, betul. Betul lah, dah selesai. Settle problem kan? Bila bayar di kaunter. Dah. Okey, kadang-kadang itulah, kita ni sebenarnya budi bahasa ya. Budi bahasa elok, insyaAllah tak ada masalah. Okey, middle RPM TPS problem. Kita pergi kepada high RPM TPS problem. Okey, yang middle tadi tu dia boleh jadi tak semestinya 5 lah. Mungkin boleh jadi 3, 3.5, 4, 4. Tak kira lah mana-mana lah. Okey, kita pergi kepada high RPM TPS problem. Masalah dia macam mana? Yang ni selalu orang kena tapi orang tak sedar. Macam mana jadi dia? Contoh kita tengah maintain 90. Depan ada 40 kaki, nak potong 40 kaki ni. Macam tak lepas ni pakai gear 6 ni, lari 80 ni. Drop satu gear, wide open throttle. Prak. Motor ber. Lepas. Buka slow-slow. Okey pula tadi bersepok lantak dia dah. Itu peringkat pertama dia nak rosak. Peringkat kedua, wide open throttle tak boleh. Slow. Buka slow-slow pun tak. Dah tadi boleh. Ni dah tak boleh dah. Tutup sikit. Apa berlaku kat sini sebenarnya? Bila kita wide open throttle, TPS yang sihat membaca 95% dan ke atas. Okey, angin masuk 100 tapi TPS boleh baca 95, dikira sihat lah tu. Okey. Bila kita wide open throttle, TPS tu tak baca 95 pun. Dia baca 30. Kita tutup sikit dia baca 80. Buka balik dia baca 30. Apa yang berlaku kat sini? Okey, angin masuk 100, bila dekat 30 tadi tu, TPS kan dia baca untuk dia hantar ke isu-isu padan minyak dan api. Bila dia baca 30, api bagi 30, minyak bagi 30, angin bagi 100. Ber lah kawan tu. Tak larat lah. Bila tutup sikit, minyak 80, angin 80,
minyak 80, api 80. Sesuai lah pembakaran tu. Itulah punca dia. Jadi apa je lah, tukar tepi baru. Itu salah. Okey, selesai. Setting-setting yang lain sebagai contoh, nak tukar sporin, tukar lu sporin. Nak tukar tayar pakai rim asai, tukar lu pakai tayar apa nak pakai untuk rim asai ataupun tukar sporin. Nak tukar exhaust, tukar lu exhaust. Dah habis dah benda nak buat dah, habis dah. Okey, habis dah. Pi set sprocket. Okay, macam mana nak set sprocket dah? Pergi cari satu jalan yang anggarannya 5 km, yang lurus, yang tak turun bukit, yang tak naik bukit. Test multiple time, maksudnya banyak kali. Sebab pagi ni kita test angin kuat, tengah malam lagi tak ada angin. Sebab tu yang perubahan angin tu sedikit boleh kata rintangan kepada untuk mendapatkan sprocket yang betul. Tapi kita boleh ambil average ataupun kita panggil apa? Anggaran pertengahan dia lah. Okay? Kita boleh buat macam tu. Macam mana nak set dia? Ini untuk set sprocket saja, okey? Untuk RS standard untuk set sprocket saja. Cari satu jalan yang lurus, yang atas tak turun bukit, tak naik bukit, bukan melumba sorang-sorang. Dia panggil gila babi sorang-sorang. Okey, macam mana nak buat? Masuk gear 1, tarik ya bawah ya. Bang. Macam nak pergi pasar. Masuk gear 2, bang. Masuk je gear 3, terus buat open throttle. Sampai RPM sebelah, antara 11 hingga 11,500. Masuk gear 4. Tarik gear 4 sampai 11,000, 11,500. Masuk gear 5. Habis gear 5, tarik sampai 11,000, 11,500. Masuk gear 6. Jangan sebelum, jangan selepas. Jangan sampai tarik sampai baru nak bogia. Nak bogia, tak mau. Tarik bagi penuh-penuh, ngam-ngam ya. Antara 11, 11,500. Sebelah ngam-ngam boleh, 11,500. Bagi gitu tak nampak 11,500 tu tak apa. Penuh yang meter dia, pump dia. Penuh yang meter dia, pump dia. Penuh yang meter dia, pump dia. Okey? Jadi bila masuk gear 6, lepas daripada tiap-tiap kali kita masuk, jarum RPM akan jatuh menurun seketika. Itu atas berapa cepat kita punya main kelas lah. Kecuali kalau tuan-tuan pakai quick shifter. Quick shifter sama dia tak. Standardnya saya tak. Belum try lagi untuk kita masuk quick shifter. Nanti kita cuba tengok. Pakai isu standard tapi nak pasang quick shifter. Apa jadi kan? Nanti kita try. InsyaAllah. Itu nanti lah. Okey. Masuk. Bila kita masuk je gear, RPM akan jatuh pada tiap-tiap gear. Tengok hanya pada gear 6. Contoh kejatuhan tu pada RPM 9. Gear 5 ni. Masa ni dia jatuh ni tengok. Okey, tindakan kita perlu sedikit tunduk lah. Nak fly tu pulang lah. Berarti dia buat lah. Dia sedikit tunduk sebab kita nak mengurangkan rintangan. Piston 57 ni tak besar mana, tak kuat mana pun. Kalau kilang keluar 14 horsepower je. Okey. Jadi bila masuk tunduk sikit tengok. Kalau RPM tu makin lama meningkat secara perlahan-lahan, target 3 ke 5 km, speedometer makin menaik, seorang-seorang sendiri tunduk dah. Maksudnya sprocket tu okey. Jangan usik. Tapi kalau masuk je gear 6, tidak 9 tu. Tunduk tak boleh. Selah bakui tak boleh. Dalam bakui tak boleh. Fly tak boleh. Roket tak boleh. Itu sprocket dia tak cukup. Tapi bila dia turun bukit boleh. Turun bukit RPM naik. Laju pun naik. Cucuk angin orang boleh. Naik. Ini maksudnya sprocket dia tak cukup untuk bawa pada gear 6 tu. Tak kisah cerita macam mana. Okey. Salah juga kalau masuk je gear 6 tak sampai 5 km dah jumpa kat off balik lah. Tong. Ini pun tak boleh juga. Ini dah terlebih besar. Turun satu mata. Yang tadi naik satu mata. Yang ni turun satu mata. Okey. So itulah cara nak set sprocket. Okey. Bab yang selalunya orang kecilkan sprocket bila gear 6 mati ni, sebenarnya boleh. Bukan kata exactly tak boleh. Tapi syarat yang pertama, rider kena pandai. Rider kena halui. Rider kena cucuk angin kau-kau. Cucuk angin. Motor sebenarnya kalau seorang-seorang dapat RPM 9 tu ya. Sampai bila pun RPM 9 tu. Tapi dia cucuk angin. Sampai dekat RPM 11 baru dia boleh keluar. Masa tu tenaga dah ada. Okay. Simptom dia macam ni mudah. Mudah simptom dia. Abang bawa kereta manual. Abang masuk gear 1. Masuk gear 2. Masuk gear 5. Apa jadi kat kereta tu? Sama macam RS kalau dia salah sedikit. Sama. Iyalah. Jadi salah kat mana tadi? Kereta tu salah mana? Longkang gear ke salah gearbox? Salah gearbox. Masuk gear 2, masuklah gear 3, gear 4, gear 5, barulah turutan tenaga tu dihantar. Sama juga dengan sprocket. Kalau kita kecilkan terlampau sprocket, hantar, jatuh. Ni jatuh ni nak naik, nak pergi sini ni. Berapa banyak kita rugi ni. Sementara nak cucuk angin dulu, nak bagi dia ada tenaga sampai sini, lagi baru boleh dapat tu. Ini masalah dia.
Kecil sepoket tak bererti kata motor tu laju, besar sepoket tak bererti kata motor tu hanya pick up. Tidak. Kalau betul motor tu hanya pick up, tengok Superbike, sepoket dia semua besar-besar. Kalau speed dapat, pick up pun dapat. Walau macam mana pun, walau laju macam mana pun Superbike tu, contoh dia tengah maintain 14 ni. Setan sikap belakang, buka gear. Adakah pemilik Superbike ni ataupun pemilik pemandu kereta ni, kereta ke motor ke apa menatang, dia tak drop gear, dia pakai gear 4 tu lah. Gear 6 tu lah. Nak liga ni? Dapat ada liga tu. Tentu tak hilang di mana. Sebab itulah saya kata kena drop gear. Bawa kereta auto pun dia drop gear. Tekan je je. Automatic gear turun. Tu auto. Ni manual drop lah gear. Jangan pakai gear 6 yang sama. Ni masalah dia ni. Masalah orang kita, sorry tu saya, macam mana cakap, ampun cakap, malas nak tukar gear, lepas tu pergi kejar orang tu. Lepas tu motor tak boleh belah, motor tak boleh belah. Nak boleh belah, macam mana salah bawa? Drop lah gear, bila drop gear tarik 11,000 setengah. Pada ikut drop gear tu berapa banyak nak drop? Ikut kesesuaian lah, itu pengalaman, takkan dia nak ajak. Takkan tengah-tengah lari 14 nak drop gear 4. Mana boleh, ikut kesesuaian. Okay, bila penuh kesesuaian tu, sampai RPM tu, masuk gear. Sampai RPM antara 11 setengah tu masuk gear. Itu untuk nak liga orang. Takkan seorang-seorang nak pergi ride daripada sini KL. Bye kau-kau tu. Bersungguh ni. Relax sudah. Dia ni macam kuda. Kalau suruh dia lari 200 kilo pun mampu kat dia ni. Nah, ada masa relax, ada masa laju. Sebab tu tadi kita kata oil pump minta tukar. Kalau rajin main RPM 11.5 minta tukar. Ada orang kata dalam Facebook, buka kau nanti jahanam motor. Betul lah jahanam. Memang boleh jahanam. Kalau pergi masjid depan tu nak pergi beras ya, tarik sampai RPM merah. Patah balik lagi. Mak kata hampir beli ayah abang kata hampir beli rokok abang. Ambil motor pau lepas sebelah patah balik. Memanglah jahanam bagi BMW pun jahanam, redline selalu. Boleh bawa macam tu. Semua jarang-jarang. Bukannya tiap kali bawa celapak je motor macam tu lah kita bawa. Pecah je bang. Bagilah spek apa pun pecah jahanam je. Jadi penjagaan tetap jaga, cara bawa kena jaga. Jangan straight sangat. Bila orang kata boleh 11,500, tiap-tiap gear nak bawa 11,500. Tiap-tiap kali nak bawa 11,500. Tak boleh begitu. Ada masa relax, kita relax. Santai-santai. Saya spek 65 pun bukan sepanjang jalan je laju. Saya relax santai. 90, 100, 110. Ada kutu kacau apa. Bila aku ligan. Tapi agak-agak lah. Dia tak tahu dia duduk mana. Dah lah ride seorang-seorang. Lagi kalau pecahnya tu seorang-seorang tengah jalan, siapa nak tolong? Kalau ada hamba Allah tolong, Alhamdulillah. Kalau tak ada tolong, hamba lengur lah tunggu. Siapa nak main bilik aku ni? Dia nak telefon. Weh, motor aku injam betul, main bilik. Kalau dekat tak apa. Yang merempit tadi tu, dia orang kampung tandu dia pecahnya pun dia tolak yang main. Kawan dia main pakai slipper dia tolak. Tet balik. Kita? Sebab tu kalau nak jalan ni, beringat lah. Kita ni jalan ni. Okay, pengalaman tu juga adalah pengalaman saya. Saya daripada Kuala Kubu ke Temeluk. Okay. Lewat sebab hujan. Orang rumah kata. Lewat sebab hujan, saya keluar tu hujan pukul 5 tu. Janji pukul 6.30 dekat Temeluk. Pukul 5 dah ada Kuala Kubu lagi. Jadi mau habis hujan tu saya telapak ambil helmet sampai ke Bentong. Petronas Bentong tu saya isi minyak, ada KTM 390. Saya spek 65. Main dengan dia daripada situ sampai tu Temeluk. Jangan cerita berapa minit, berapa jam, jangan cerita. 2 km sampai tu Temeluk pecah enjin saya. Steering patah. Mati enjin. Sudah. Tak kan. Memang saya sampai awal seperti mana yang dijanjikan. Mana nak buat ni, tak apa. Ramailah tunggu ni. Kita settle dulu. Habis settle, orang yang last gelipang. Kita turun rumah pergi ni hitam tak lihat. Saya nanti buatan apa? Dia punya apa? Dia patah. Saya topak ni hitam dengan minyak hitam sepah tu tadi. Saya topak sampai lah daripada Temeluk sampai Kuantan balik KKB. Tapi bawa 30 kan. Sampai. Berapa jam dengan cerita mengantuk, berhenti tidur tak boleh tahan. Gitu lah. Kita hujan, dia licin. Dia licin sangat-sangat. Tapi bagus kalau saya sendiri ni bagus untuk mileage. Kurang-kurangnya kita boleh dapat 20,000 km sebelum dia pergi botak lah. Kurang-kurangnya 20,000 km. Dia lambat kan habis. Kalau dia Rosso ke pakai tayar-tayar lain ni, dia cepat habis. So, pakai tayar ni, kalau buat runner pakailah tayar ni. Cuma berhati-hati kalau hujan, kalau langgar lain putih, berhati-hati lebih sikit lah. Itu saja. Okey, kita boleh buat kerja kita. Sebenarnya buat kerja kita ni 4 minit lah. Saya boleh je main-main. Okey abang, kotak bang. Okey, siapa boleh tolong saya, tolong buka cover set tepi ni. Pakai lengki yang ada bawah seat tu, buka. Saya main 4 minit dah. Okey, Assalamualaikum, terima kasih. Tak betul lah. Boleh tak? Itu sebab orang cakap ni. Aku rasa rugi. Aku main jauh-jauh, apa yang bukanlah kita kata.
Bagi yang tak pernah tahu, untuk flush engine, pun macam rugi lah daripada ni. Kalau jadi kuat dia biar dengar. Penerangan dia. ID. Apa kerja menatang ni? Benda ni adalah untuk membuat bacaan pada sensor-sensor yang ada pada sesuatu enjin ataupun kenderaan. So apa sistem yang management yang dia ada, yang ada sensor, dia akan boleh tengok dalam FID. Benda yang tak ada dalam management sistem, tak ada dalam FID. Contoh, coil plug nak terbakar untuk RS lah. Coil plug nak terbakar, coil plug terbakar, mentor terbakar, angin tak ada, pepek habis, exhaust bocor, ni tak ada. Ni tak ada. So adalah beberapa sensor yang ada dalam sistem tu, yang ada dalam kita lah, dalam sistem kita ni lah. Untuk hidupkan dia balik, kita kena double stand, tegakkan motor double stand, ambil masa kurang lebih 2 minit lah. Okay, kurang lebih 2 minit, play safe 2 minit lah, biar dia 2 minit supaya leveling, baru start. Jangan tegak motor terus start, tak, sampai bateri kong. Tak payah, relax lah. Bagus dia satu, tak bagus dia pun ada, bagus dia pun ada. Bagus dia bila kita jatuh motor, dia nak kita tenang, relax, tenang dulu Ustaz. Parking motor orang tenang dulu Ustaz. Relax dulu Ustaz. Tak bagus dia, kalau orang yang langgar kita tu lari, kita tak boleh nak kejar. Tak bagus dia. Bagus dia juga, sistem ni dibuat start daripada Honda Goldwing lah. Kalau tuan-tuan tengok sejarah bank angle sensor ni, kalau bagi Honda ni start daripada Goldwing lah. Dia develop sistem ni daripada Goldwing. So dia nak Goldwing ni kalau terbalik, dia mati enjin dengan sendiri dia. Sebab Goldwing ada gear reverse. So kalau dia terbalik, tak ada lah motor tu terus fungsi dengan tayar dia. So dia cut off. Sama juga dengan sistem carburetor sebenarnya. Dia upgrade daripada sistem carburetor. Carburetor kalau dia terbalik, overflow, enjin mati. Yang ni kalau dia terbalik, kalau benda tu di off kan. Tapi okey, benda tu boleh di off kan. Kalau nak off, saya boleh off kan. Tapi kalau orang yang nak buka benda tu balik, kalau dia ada software macam saya, dia boleh buka balik benda tu. Tak ada isu. Kalau tak ada orang tu, cari saya balik, saya boleh bukakan balik. Kalau nak main kaki corner lah. So sudut kemiringan dia adalah 60 darjah. Siapa yang boleh corner macam MotoGP, boleh saya off kan. MotoGP lah. Siku 2 inci lagi nak nak. Okay. Saya pernah bang, pergi flash, otai. Bang, itu aku ada motor, itu masalah macam kau cakap lah. Nak matikan benda tu. Tengok dia betul brother ni. Pergi tengok motor dia betul. Memang dia pakai tayar besar, tayar skupat, memang kaki corner. Bunga dia hampir mati lah. Wah, tengok. Apa saya matikan. Tapi saya beritahu, burukannya kalau motor ni jatuh, kalau abang di gear 3 ataupun di gear 2, di gear yang rendah, tayar ni mungkin akan terus hidup. So fuel pump tak akan cut. Selagi mana fuel pump tu boleh sedut minyak, selagi itulah enjin ni akan hidup. Itu keburukan dia. Tak apalah. Kami pun nak juga lah. Semua nak. Okey, pulang. Kalau nak pergi mati, jumpa saya balik. Ataupun kalau kita jauh, saya jauh, posisi Yuzu kat saya boleh buat. Okey. Kat sini saya boleh tahu motor ni dah flash ke belum. Okay, sistem ni boleh bagi tahu motor ni dah flash ke belum. Berapa kali flash.